Hadas besar. Ketiga daripada 9 syarat sah sembahyang. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil, hadas besar lah. Kemudian satu-satu syarat sah ni dia ada fasal-fasal dia di bawah. Ada tajuk-tajuk dia di bawah. Dia mula daripada syarat sah yang ketiga tu. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar tu, dia start dari situ. Dia akan ada satu-satu fasal, satu-satu tajuk di bawah. Sebab hadas kecil ada berapa? Nak suci daripada hadas kecil, kena ambil wudu. Wudu ada berapa rukun? Dia akan buat tajuk seumpama tu. Kemudian sebab hadas besar ada berapa? Kemudian nak suci daripada hadas besar, mandi wajib contohnya. Kemudian dia pun ceritalah berkaitan dengan rukun mandi wajib. Kemudian syarat sah yang keempat tu suci daripada najis. Dia akan ceritalah pulaknya berkaitan dengan perkara dia hukumkan najis, kemudian macam mana kau cara untuk menyucikan daripada najis. Dia ada tajuk-tajuk dia sampai ke habis ke sekalian syarat-syarat sah sembahyang, barulah dia berpindah kepada rukun sembahyang. Ni tajuk-tajuk di hadapan tu. Habis cerita bab hadas kecil, cerita bab hadas besar, dia pun ceritalah pula hak berkaitan dengan hadas kecil hadas besar ni. Apabila berhadas kecil, berapa perkara kau yang diharamkan? Apabila berhadas besar, berapa perkara kau yang diharamkan? Dia bagi disusun gitu. Dengan satu-satu daripada tiap-tiap syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang yang ketiga, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Syarat sah sembahyang, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Ini syarat sah sembahyang. Kita dulu syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas. Yang kita bagi dahulu kan, perbezaan di antara suci daripada haid dan nifas dengan suci daripada hadas besar. Suci daripada haid dan nifas, syarat sah sembahyang. Suci daripada hadas besar, apabila suci daripada haid dan nifas, syarat wajib sembahyang. Apabila kita suci daripada haid dan nifas, maknanya kita berkewajipan sembahyang. Kita nak sembahyang, kena mencukupkan syarat sah pula. Mana syarat sah? Di antaranya suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar ni mandi wajib lah. Tapi yang jadi wajib sembahyang bukan kerana mandi wajib. Yang menjadikan wajib sembahyang apabila suci daripada haid, apabila suci daripada nifas. Suci haid ni bukan dengan mandi wajib. Suci haid dengan kering. Suci nifas bukan dengan mandi wajib. Suci nifas dengan kering. Kering haid, kering nifas, maka dia panggil suci daripada haid dan nifas. Maka wajiblah sembahyang. Apabila wajib sembahyang, nak sembahyang kena mencukupkan syarat sah, kena suci daripada hadas besar, kena pergi mandi wajib. Tapi nak cerita di sini, yang jadi wajib sembahyang bukan kerana mandi wajib, kerana kering haid ataupun kerana kering nifas. Sehingga kan kering haid, kering nifas ni hujung waktu dah. Hujung waktu. Cek, kering dah. Betul-betul dah kering. Dia pun nak pergi siap-siap pergi mandi wajib lah. Sebab nak sembahyang ni. Tengah-tengah mandi, habis waktu, masuk waktu lain. Macam mana hak sembahyang, hak sani tu? Kena qadha lah. Dah kita tengah mandi ni, dah sudah mandi, habis waktu dah. Mandi tu bukan mandi tu yang menyebabkan kita wajib sembahyang. Yang menyebabkan kita wajib sembahyang kerana kering tadi.
Boleh kering, wajib. Wajib dalam waktu tu kita berkewajipan semayang lah. Tapi nak semayang kena mencukupkan syarat sah pula. Kena mandi wajib. Jadi tak ada siap mandi, waktu habis. Semayang tetap wajib. Mandi tak siap. Bukan mandi tu yang mewajibkan semayang. Kering tadi yang mewajibkan semayang. Sebab tu bila bab haid nifas, dia ada tajuk dia di hadapan. Kering je wajib semayang. Cuma kalau kering tu bukan waktu, tak apalah. Kering pagi, pukul 8 pagi, 9 pagi, tak ada kena-kena semayang. Cuma disunatkan mandi segera. Kering dah kan, pukul 8 ke 9, tak ada kena-kena dengan semayang. Sunat mandi segera, sunat je. Ataupun kering tu cek-cek di awal waktu zuhur. Sunat segeralah mandi sebab kita sunat semayang awal waktu. Tapi kalau kering tu lewat dah, pak suku cek-cek kering. Pak suku dah lama dah nak asal-asal. Kena pergi mandi cepat-cepat lah. Ok dulu kot sikit dia kata. Tak ada ok dah. Kering je wajib semayang. Kering je wajib semayang. Kita tak mandi lagi dia kata. Berapa wajib semayang? Ni ada puang di keliru. Berapa wajib semayang? Kita bukan mandi lagi. Kering memang kering dah. Tapi kita nak dulu sekejap. Pak suku dah ni. Sekejap. Tengok asal-asal kat orang. Waktu asal kat orang sahih memang tak ada sungguh. Kita mandi, kita mayang asal dia tu. Dah zuhur? Zuhur kita tak mandi lagi. Jadi dipahamnya mandi tu yang mewajibkan di semayang zuhur. Bukan kering tu. Pak suku waktu banyak gitu kan. Tapi nak cerita bab mandi tu, mandi cepat lah. Tak tangguh dah. Sebab apa? Waktu nak habis dah ni. Tengah-tengah mandi, bangsa sungguh. Tetap kena qada zuhur. Kalau faham bab syarat wajib dengan syarat sah ni, dah kitab ni comel dah baginya. Tak timbul lah. Orang dia tunggu. Dia tadi panggil basi. Tunggu dulu sewaktu. Kering dah haid ni, tunggu sewaktu. Kering dah waktu zuhurnya, hati dulu tengok asar kat gang. Kering dah waktu asar, tengok garik kat gang. Kering waktu maghrib, nanti tengok isyak kat gang. Kering tengah malam, waktu isyak, nantilah tengok subuh-subuh esok lah pula tengok orang kering sungguh kedok. Apa tak ada orang faham soal tu? Awal isyak tu memang ada lagi haid. Tapi memang dia opan ni belah-belah agak dah. Sebab apa? Ada dah sikit dia tinggal. Tengok tengah malam memang tak ada sungguh. Biar tu dia dulu lah isyak ni. Lepas tu mana? Nanti subuh esok. Bangun pagi esok. Kalau kering sungguh, nak mandi nak main subuh. Dan isyak mana? Isyak mana? Walah dan waktu isyak tu dia sudah cukup syarat wajib. Islam, baligh, berakal, suci haid, suci nifas. Hak ni saya pernah sebut sebelum ni, hak persoalan. Dalam audio, tak silap lah. Audio Hakim ke mana. Ditanya berkaitan dengan, tapi dia tanya berkaitan dengan puasa. Dia kata, haid dia sudah kering. Pagi tu sudah kering. Dah waktu sahur tu. Tapi dia tak mandi lagi. Sebab apa? Sebab dalam cara mandilah nak siap-siap makan ni. Nak makan sahur anak-beranak keluarga ni. Dia tanya, saya mandi lepas daripada masuk waktu subuh. Baru saya mandi, kering haid. Waktu sahur tu memang kering dah. Di mana dia mandi ni lepas daripada masuk waktu subuh baru dia mandi. Dia tanyanya, sah tak puasa dia? Dia tanya bab puasa. Sah tak puasa dia? Syarat sah puasa tidak ada suci daripada hadap sah. Syarat sah puasa suci daripada haid. Sekarang haid kering lagi, kering, sahlah puasa. Walaupun kita kata tak mandi, bukan kata mandi waktu subuh. Mandi tengah hari kat gang, mana subuh tak semayang. Puasa dia tetap sah. Sebab dia sudah suci daripada haid. Cuma dia masih lagi berhadap sah sebab tak mandi. Puasa memang sah. Orang tidur siang hari, bermimpi, keluar air mani, berhadap sah. Puasa dia batal. Puasa dia batal. Sebab tak ada syarat sah puasa suci daripada hadap sah, tak ada. Syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Dia tanya sekarang ni, pagi subuh tu, dia tak mandi lagi. Tapi haid dia kering dah. Memang puasa dia sah. Dia kata dia mandi lepas daripada subuh, dia mandilah. Waktu sahur dia sibuk nak siap makan sahur ni.
Puasa sah. Ustaz yang jawab tu pula, betul jawab, puasa sah. Mana dia mandi, dia semayanglah subuh tu. Maknanya, di waktu awal puasa, dia masih lagi berhadap sah. Baik tak mandi. Sah puasa tak ada masalah. Janji, haid kering. Tapi macam mana dengan waktu isyak? Memang yang bertanya tu, dia cuma nampak puasa. Subuh, dia mandi, dia semayang subuh. Dia tanya, bab puasa sah ke tak sah? Memang puasa sah. Macam mana dengan waktu sahur tu ada semayang situ tu. Waktu isyak tu. Di waktu sahur tu, waktu isyak. Bila kering haid di waktu isyak, maka wajib semayang isyak. Oh, kalau pergi mandi, tak ada nak masak sahur. Tu sunat tu. Suruh tu lelaki lah masak. Gitu je lah. Jadi yang bertanya, terlepas pandang fardu isyak, ustaz yang jawab pun, dia jawab ikut soalan sungguh. Betul lah jawab ikut soalan, sebab kawan tu tanya, sah tak puasa saya? Dia pun jawab ikut soalan lah, puasa sah. Cuma dia tak peringat, yelah puasa sah. Tapi dia kering haid di waktu sahur, maknanya isyak tu macam mana isyak? Isyak tak mayang lagi, kena mandi, kena main isyak segera. Bukan maghrib tu kena qada kan? Sebab waktu maghrib isyak ni dia boleh kapuh tu kan? Hak maghrib tu tak apalah, qada kediam-kediam. Boleh hak maghrib tu. Hak isyak tu mustahak. Kena mandi-mandi semayang segera. Takut dah habis waktu isyak masuk subuh pula kan? Jadi dia terlepas pandang hak semayang isyak tu. Kena ingat molek tu. Hak dah kelas-kelas sebelum ni orang puang. Dia tak nak beza antara suci haid dengan suci daripada hadap sah. Tak nak beza. Suci haid syarat wajib. Suci daripada hadap sah syarat sah. Dia kata saya tak mandi lagi wajib apanya dia kata. Dia fahamnya mandi suci daripada hadap sah barulah wajib. Tak, suci haid tu wajib. Kalau kata mandi tu bila mandi je, maka wajiblah sembahyang orang puan haid ni. Kering haid, tak wajib lagi sembahyang. Mandi wajib lah, sembahyang. Tak sudah mandi kalau gitu kau. Dah sudah mandi kalau gitu. Dah selagi tak mandi, tak wajib sembahyang kan? Tapi mandi buat apa? Mandi buat apa? Ni kata Datuk lelaki, Datuk lelaki nak bakar pula, memang kena mandi. Ni tak seorang ni. Mandi buat apa? Dia kata mandi pun wajib sembahyang. Dia hak soalan tadi, hak bab kata dia tak mandi lagi, mandi lepas subuh, hak tu boleh tanya berkaitan dengan hadas besar kerana bersetubuh, boleh tanya. Dia bersetubuh malam, dia tak ada nak mandi waktu sahur, dah sibuk masak ni, dia mandi lepas daripada masuk waktu subuh. Boleh tanya soalan tu sebab isyak dia semayang dah. Boleh tanya soalan tu. Isyak dia semayang dah. Sekarang ni boleh tak kalau saya mandi lepas dia masuk waktu subuh? Makna apa tu? Dia masuk subuh, start puasa, hadas besar. Boleh tak puasa saya? Boleh puasa. Sah. Cuma disunatkan mandi sebelum daripada subuh. Sunat je. Tu boleh tanya. Sebab isyak dia semayang tu. Tapi kalau tanya suci daripada haid, tu tak kena. Tak kena berkaitan dengan soalan hak puasa. Betul. Hak berkait dengan solat isyak tu. Waktu dia tak perasan waktu. Jadi suci daripada hadas besar, syarat untuk sah sembahyang. Sebab itulah kita berkait dengan hadas kecil, hadas besar, haid nifas ni, orang semai kena ngaji molek lah. Semi berkait dengan hukum hakam sembahyang. Berkait dengan hukum hakam sembahyang. Kalau orang tu tak mayang bang, tak apalah. Tak cara buat haid nifas pun. Buat hadas-hadas pun tak cara. Sebab apa? Dah, dia kan mayang pun. Orang semayang bang, dia kena cara lah. Hak ada kecil tu, tu memang kita tahulah ada kecil tu, tak ada semayang. Hak ada besar. Dia tak ada besar, haid nifas. Kena reti lah. Nanti ke mana haid, nanti ke mana nifas. Lepas tu ada satu darah lagi, dia panggil istihadah. Kena ngaji lah. Ini hukum berkait dengan sembahyang. Itu yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Keempatnya, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya. Suci-suci ni daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Suci badan, suci pakaian, suci tempat sembahyang daripada najis yang
tiada dimaaf akan dia akan najis. Ni syarat sah yang keempat. Dalam fasal di dalam tajuk di hadapan, yang pertama dia bagi dulu apakah benda yang dihukumkan najis, kemudian dia pergi pula kepada kaifiyah, cara untuk menyucikan najis. Di bab najis ni samalah bab semayang, bab najis ni. Tambahan pula kalau kata orang perempuan, basuh baju pun dia, basuh latar pun dia. Maknanya kena kenal apa dia benda najis dan kena tahu macam mana kau cara nak menyucikan najis. Dia ada kaifiyah dia, ada cara dia nak menyucikan najis. Yang mana tugas asal menyucikan najis ni tugas tok lelaki, tugas suami, tugas asalnya. Kemudian kerjasama. Kerjasama ni, jadi orang puan ambil tugas tu. Basuh pakaian puan ambil tugas. Tapi orang puan ambil tugas pun, dia tugas bubuh je. Hak tukang basuhnya bukan orang puan, tukang basuh mesin. Hak basuh, puan basuh sungguh zaman itu. Hak pergi basuh di telaga, pergi basuh di sungai. Dan ni bukan puan tukang basuh, puan tukang bubuh, tukang jemur. Tukang jemur. Tu dah kira atak kedah gitu. Atak kedah siap ngelipak lah apa dia kau. Jadi puan tukang basuh pakaian, tukang basuh latar yang asalnya tugas suami. Suami nak serah tugas pada isteri ni, kena tahu, kena ajar dia macam mana cara menyucikan najis. Jadi kaifiyah dia, ada cara dia. Kalau kita basuh najis tak kena cara, tak akan suci walaupun nampak kilat pun. Learning pula bukan serah tugas kepada isteri, serah tugas kepada pembantu rumah. Amah tu lah, pembantu rumah tu. Dia basuh pakaian, latar pun dia. Nak basuh ikan ke, ayam ke, dia. Kita kena ajarlah ke dianya. Pembantu rumah amah ni mari dia Indonesia ni. Latar belakang dia kita pun tak tahu. Dia belajar ke tak belajar agama apa semua. Hak pandai ada juga. Tapi hak ramanya tak pandai. Jarang-jarang je jumpa hak pandai. Kadang-kadang pandai siapa dia boleh hajar pula. Anak tuan rumah, anak majikan dia ada. Tapi payah nak jumpa pasal tu. Ada tuan rumah tu dia ajar. Pembantu rumah dia ngaji Quran, dia ajar. Tadi kata pembantu rumah ajar anak majikan dia ngaji Quran. Ni memang tak pandai. Tuan rumah dia ajar pembantu rumah dia ngaji Quran. Dia tanya, Ustaz, orang Indonesia ni lidah dia tak molek ke? Apa? Saya ajar pembantu rumah ngaji Quran berat sungguh, dia kata. Kata bukan lidah orang Indonesia, kata lidah orang tak ngaji Quran. Orang Indonesia, kau orang Malaysia ke sama je. Kau dah ngaji tu pandailah. Dan dia tak jangan ngaji. Bukan lidah Indonesia, lidah orang tak jangan ngaji. Lidah tak jangan belajar. Orang Malaysia pun sama. Kalau orang tak jangan belajar Quran. Kau cuba dia baca Quran kau nak bunyi. Bukan saat dia ingat ke lidah orang Indonesia. Tu orang Indonesia mari. Kori-kori tanda Quran mulai-mulai ada. Menang ke dia mulai-mulai ada. Dia ingat ke lidah Indonesia, berat dia terdak. Ni, tuan rumah dia tu raja. Pembantu rumah dia. Maknanya nak cari pandai tu payah. Kebanyakannya, berat daripada kita lah. Macam ni nak kira buat najis-najis. Pakaian lagi, pakaian kita ni. Pakaian kita sekeluarga ni semuanya bang ni. Lepas tu latar. Sekeluarga pijak. Orang main bang tu pijak. Agak ke dia basuh. Kecing budak ke, mutah budak ke, dia buat orang ni. Walaupun kita nampak macam bersih, tapi hakikatnya tak suci. Beratlah kita je. Kita pergi mari atas najis. Nak tak nampak najis. Najis hukmi contohnya. Kalau najis tak cicak lekat kaki, senang. Sudah semayang tengok ada tak cicak kaki, kita semayang mula. Ni kita tak nampak Nampak molek je, kena hukumnya najis. Nak kira ni. Suci badan, pakaian, tempat daripada najis
yang tiada dimaaf akan dia. Cuci badan, hak badan ni dia anggota zahir lah. Anggota zahir badan. Bak najis ni suci dia anggota zahir badan. Anggota zahir badan ni hak dalam tu tak panggil zahir badan. Contoh kalau kita katalah, kalau kita bak istinja. Kita istinja kan. Jadi anggota zahir badan adalah di antaranya di masrubah tu. Di halaqah dubur tu. Itu dia panggil anggota zahir badan. Yang mana kita istinja kena duduk. Kalau istinja belang-belang cacang, tertutup tempat yang dihukumkan zahir badan. Sekarang ni, masalah kata orang istinja cacang tak ada. Masalah kita sekarang ni tandah kita tu. Tandah. Hak mana panggil tandah duduk, hak mana panggil tandah cakung. Jadi tandah duduk se tau. Tandah cakung ke bang? Dia gini, orang ni tak sama. Cakung ni ada orang faham hak tandah gini. Sebab apa tandah tu cakung? Ada orang faham cakung tu mana? Hak orang tu duduk cakung, hak tandah atas latar. Kan tandah cakung ni hak tinggi ni kan. Dia panggil tandah cakung. Orang dipanggil orang duduk. Ada setengah faham tandah bukan tu cakung dia kata. Hak cakung ni hak kita duduk cakung ni hak tandah atas latar. Hak tu pula panggil cakung. Hak mana tandah cakung? Hak lesek atas latar tu. Bukan tandah cakung hak ni. Duduk. Hak orang duduk tu panggil tandah duduk. Hak orang cakung tu panggil tandah cakung. Tu bukan tandah tu. Tu orang. Orang cakung ke orang duduk. Tanya, tandah cakung. Tandah cakung ada orang kata, hak ni hak cakung ni dia kata. Hak ni tandah cakung. Hak lesek atas latar tu dia panggil tandah duduk. Dia kira pada tandah. Kita ada pilih kepada orang. Orang tu duduk ke, orang tu cakung. Jadi tanda cakung ni hak atas latar lah. Jadi tanda duduk ni. Hak tanda duduk tu masalah. Hak tanda cakung tak ada masalah. Hak memang qada hajat, sunnah Nabi SAW adalah kita duduk atas kedua kaki. Cakung lah kita duduk ni. Hak tu qada hajat sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita duduk tandah atas latar ni, makna kita cakung lah maknanya, kita istinja mudah bersih. Sebab memang terbuka di kawasan halaqah dubur yang dipanggil anggota zahir badan. Tapi kalau kita pakai tandah hak duduk tu, hak tandah tinggi hak duduk tu, dia tidak terbuka hak tu. Harap. Punggung duduk dalam. Bukan kata halaqah dubur duduk dalam, punggung duduk dalam Mereka mana tu? Duduk atas pecah benda tu. Panggil bomba jawapan dia duduk atas. Ni orang darat pergi bandar. Orang darat pergi bandar, tengok-tengok jambang duduk gitu. Dia kata macam-macam. Ada orang hok duduk cakung atas tu. Cakung atas tu kalau licin boleh jatuh. Mai. Pecah panggil bomba lah jawapan dia. Ni ada orang kata, saing dia kata, dah mungkin orang kapung pergi ke Lumpur jangan sekali orang bawa naik bas. Lepas tu menginap di hotel apa semua, tandah gitu belaka. Masing-masing tak reti. Hak ni kata atas cacang atas tu, hak ni kata gini. Ada orang ni pula kata, tak betul belaka pesen tu. Dah mau mana? Aku berok bawah, tak ambil pun dalam. Ya tu. Dia berok atas latar, jepuk-jepuk pun dalam. Tu betul dia kata. Ada orang hak pandai pun, dia tak bersedar nak duduk atas tu. Dia kata, peha siapa busi tu? Kena ada nyakit kulit kurat ke, dak genyak, dak ke jakit kita. Tak bersedar. Tapi masalah kita nyebab istinja. Qada hajat lah.
Yelah, tandas hak tinggi tu, kalau orang tua-tua memang nak tu. Orang tua-tua, orang uzur, dia tak boleh nak pakai tandas biasa ni, dia tak erok. Dia kena duduk atas tu. Duduk atas tu ni, dia taklah letih sangat dia. Dia letih sangat, memang duduk cakung atas tu, letih kot. Dia macam tu, duduk letih sangat. Lepas tu boleh duduk lama sikit. Lepas tu kalau orang sihat agak, duduk atas tu tu, belang macam sok khabar jawapan dia. Menung khayal apa? Tak letih-letih pun. Nera situ. Oh, makruh tu. Lama duduk dalam tandas tu makruh. Makruh. Tempat tu bukan tempat molek situ. Bak agama pun duk comel, bak kesihatan pun duk comel situ tu. Bak kesihatan pun duk comel. Dah duduk atas tu sedap je. Tapi persoalan kita masa istinja, nak guan ni. Kena kira molek lah. Nak mudah kena basuh bawah. Mudah. Lepas situ kena kira sikit lah. Sebab kita memang jari kita tu kena pastikan rata sekalian kawasan halaqah dubur tu. Kalau masa tu duduk cakung, kita kena istirkha' sikit. Istirkha' ni makna apa? Kena teran. Bukan terang tu. Meneran. Ada? Kita terang ni supaya bunyi. Terang kau sikit perok. Suruh terang. Terang G kau. Terang ni pun G sama bunyi. Mana kena terang sikit lah. Kena terang. Tu sebab apa? Sebab nak pastikan dia terbuka. Jangan banyak sangat. Jangan istirkha', jangan terang tu banyak sangat. Sebab apa? Tubik gembong dak masuk bawasir jawapan dia. Sekat tu je lah. Nak supaya apa? Supaya tempat tu terbuka. Jangan awak lajak pula. Dia istinja, dia korek. Dia masuk jari pada masa istinja. Ada aja dia terang seumpama tu. Sebab dia kata apa? Dia ada lagi baki dalam. Jadi tukang ngajar ni barangkali dia istinja, termasuk jari. Oh, ada lagi baki dalam. Kali nak ajar anak murid dia. Aku nak kena royak anak murid ni, bahaya ni. Dalam ada lagi ni. Dia ajar anak murid, so korek. Dia orang ajar sungguh. Seorang-seorang anak murid dia, kediang tu dia bawasir. Jadi sakit. Kita panggil bawasir dalam kitab. Oleh ni orang kita panggil tu buasir. No, buasir ke apa panggil? Buasir tau. Dia panggil Arab bawasir. Jadi nyakit bawasir anak murid dia. Dia sekarang ni hak dalam tu bukan zahir badan. Hak tu dia panggil batin badan. Suci najis di badan ni hak zahir je. Hak tu dalam. Kalau kata di dalam tu masih lagi ada baki, masuk jari tu ada lagi baki, masuk sampai siku pun ada lagi, dan perut tu tahi. Sekata je ada, pas dalam ada Tapi berkaitan dengan ajar seumpama ni bukan teranu saja. Sebab saya pernah dengar soalan bab puasa. Soalan bab puasa. Masa istinja, kalau masuk jari dalam dubur masa istinja, batal tak puasa? Ni, tanya bab puasa. Dua kali saya dengar soalan ni, tapi hari-hari lain-lain. Yang ustaz yang jawab ni pula ustaz lain-lain. 2-3 tahun lepas. Mula-mula tanyanya, kalau dia masuk istinja, masuk jari, batal tak puasa? Ustaz ni jawab, kalau masuk jari, masuk istinja, tak batal lah. Sebab perlu waktu tu. Adapun kalau masa duduk saja, masa nak korek, masuk jari dalam dubur, tu batal dia kata. Kalau masuk jari, masuk istinja, tak batal. Kalau masuk jari saja-saja, masa gatal, masa tak, bukan istinja ni saja masuk jari, batal dia kata. Kemudian lepas tu ada pula orang tanya. Dia jawab ustaz lain pula. Ustaz tu kata, masuk jari, masuk istinja, apa nak batalnya bukan kenyang pun. Tak kenyang pun, makan baru kenyang kan, makan baru batal. Kalau bawa masuk jari bukan kenyang pun. Batal benda bukan kenyang. Tu lagi pelik jawab. Kita ni bukan masalah kenyang lapar, masuk sesuatu ke dalam rongga. Di antara perkara membatalkan puasa, masuk sesuatu dalam rongga. Bukan masalah masuk benda tu kenyang ke tak kenyang, bukan. Sekarang ni dubur tu rongga. Dia masalah
masuk jari sikit je dalam rongga dubur, sedikit saja. Sehari bulan Ramadan, batal puasa. Tapi tu masuk jari, masuk istinja perlu. Siapa ajar? Tak ada orang ajar seumpama tu. Tak ada perlu-perlu, tak ada orang suruh pun. Masuk jari pada masa istinja. Tak ada. Di dalam tu anggota batin. Yang kita nak suci badan ni, suci badan di anggota zahir. Dalam tu anggota batin. Sebab itulah kadang-kadang kita katalah ni bab najis jugalah. Timbul hari tu berkaitan dengan orang makan sosek babi apa. Orang makan sosek babi tu. Adalah orang ajar supaya ada mungkin najis mughallazah kan. Berkomor dengan air tanah. Berkomor dengan air tanah. Untuk menyucikan najis mughallazah dalam mulut kita tu. Ini dalam mazhab Syafi'i, kita mazhab Hambali. Maka ada orang tambah. Dia kata kena telang air tanah. Dia kata, orang kata gitu. Padahal dia nak puduh sebenarnya. Tak ada orang ajar gitu. Dia nak puduh. Dia nak puduh lah apa siapa ke basuh dengan air tanah. Bekas-bekas di hotel tu basuh dengan air tanah. Itu semua menyusahkan belaka. Macam sebut kelas sebelum ni lah. Hak benda khilafiyah cerita molek. Benda khilafiyah cerita molek. Mazhab Maliki babi tidak najis. Mazhab Hanafi ada dua pandangan. Satu pandang tidak hukum najis. Hak kuat hukum najis babi najis mughallazah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Bab kaid dalil semua tu panjang cerita, tapi nak cerita bab semata-mata hukum je. Dan sekarang ni kalau dia beramal dengan mazhab Syafi'i, dia nak basuh air tanah bekas-bekas, apa kita nak persoalnya? Oh, tak ada dalil belaka tu. Ni masalah. Jadi seolah-olahnya pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan babi najis mughallazah tu kena basuh dengan air tanah sekali tu dengan mazhab Hambali pun sama. Jadi macam reka-reka. Ni masalah. Ni hak jawab fitnah hak merosakkan agama seumpama ni lah. Kalau dicerita molek, mazhab Maliki, babi tak ukur najis pun. Adapun makan babi, haram ijma' ulama' menghalalkan jadi kafir. Makan tu. Dah kalau makan haram, najis tak gitu. Kita kucing tak boleh makan, dah kucing najis. Hak dalam Quran, hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hak haramnya makan daging, makan babi tu haram. Tu ijma' ulama. Babi tu najis kedau. Jadi mazhab Syafi'i tu mazhab Maliki kita maklumlah najis mughallazah. Jadi kalau bekas tu bubuh benda hak babi memanglah kena basuh dengan air tanah sekali. Dah sudah bersoal lah. Kemudian hak kita makan dah tu, hak makan dalam mulut ni anggota zahir, dalam bab najis dia panggil anggota zahir. Maka memang kita kena komo lah. Kena komo tu mazhab Hambali. Kena berkomo. Lepas tu tekak ni kena telang air tanah. Siapa aja suruh telang air tanah? Sebab tekak ni anggota batin. Anggota batin kita tak kira hak tu. Lepas tu tekak pun nak masuk air tanah. Lepas tu Maidah pun nak masuk air tanah. Itu anggota batin, tak ada kena-mena dengan hukum suci dan najis ni. Mulut anggota zahir. Memang kena komo. Tekak anggota batin. Anggota batin kita tak kira sini. Betul lah kena komo. Kalau kata tak apalah benda lama-lama dah tu kita pakai mazhab Maliki lah. Cerita molek tak ada masalah. Benda khilafiyah. Tapi jangan yang mempermain-mainkan. Apa aja. Dia tak ada mufti aja. Aja pun benda gitu. Kena basuh air tanah lah bekas. Kena berkomor dengan air tanah lah. Lepas tu telang air tanah ditambah. Telang air tanah ditambah. Tak ada orang ajar telang air tanah. Hak komor memang ada orang ajar. Tapi dia punya hati dia sakit. Hak komor ni, telang tu dia kata. Ada orang panggil orang hati sakit. Itu benda khilaf. Tak sudah balas benda gitu. Tapi kalau orang sakit, hati dia sakit. Benda tu benda khilafiyah. Kita berlapang dada sudahlah. Tempat kita bermazhab Syafi'i kan. Apa masalahnya? Kalau kata, termakan
babi, najis mughallazah, awak kena berkumur dengan air tanah sekali. Ceritalah. Tak ada masalah, itu mazhab Syafi'i. Lepas tu nak tekak ni, tekak tu tak anggota batin, kita tak kira tu. Bab suci daripada najis ni anggota zahir je. Jadi orang awam juga pening. Orang rupa agama ni balah gini, hok ni kata gini, hok ni kata gini, orang pening. Tak kena pula orang berilmu, orang sama-sama orang berilmu ni duk balah. Dah kita nak pakai mana? Kita ni orang ketiga bersatu ni. Ni merosakkan. Dibalah pula benda-benda khilafiyah dah. Kadang-kadang dia waktu ambil hukum benda-benda yang tak nyata. Mengkhurafakkan, membida'ahkan, mengsyirikkan, mengkufurkan orang. Mudah-mudah aja. Bila orang jelas-jelas balik, kalau gini jadi khurafat syirik lah. Kalau gini kediam pula apa itu dak selidik molek. Tapi benda jadi macam tak ada kesalahan pun. Dengar keluar kenyataan mula-mula, hok dengar kata khurafat, syirik, kufur, bid'ah, bukan ajaran agama. Macam dia pandai serba-serbi. Bila nyata salah kenyataan tu, betul saya lain pula. Tapi nak tarik kata salah dak. Mana boleh ngaku salah orang sombong. Orang sombong takkan ngaku salah. Dia pusing kat lain pula. Orang awam juga pening kepala dengar. Mana kalau kata kena berkumur, memang kena berkumur lah. Sebab mulut ni anggota zahir dia panggil. Dalam ni anggota batin. Tak cerita lah tu. Sebagai contoh, anggota zahir ke anggota batin? Anggota zahir wajib kena basuh. Kalau anggota batin, tak cara lah. Berkaitan dengan budak yang belum berkhitang. Budak yang belum berkhitang. Sekarang ni budak belum berkhitang, kemudian dia tak boleh nak leceh. Faham tak? Tak boleh leceh nak panggil apa? Buta, mati ke apa panggil? Buta. Panggil apa? Connect dia buta tau. Buta orang panggil. Sebab tak boleh leceh. Jadi apabila dia kecil, maknanya sekarang ni kita boleh basuh kat luar je. Kat dalam kulit tu, dia pun tak boleh buka kan? Tak boleh leceh, tak boleh buka tu. Jadi ada lah kecil dalam kulit tu. Sekarang ni, hak dalam kulit tu, nak hukum zahir ke nak hukum batin? Mazhab Syafi'i kita hukum zahir. Hukum zahir apa hidup dalam lah. Kulit kan tutup molek kan duduk dalam. Hukum zahir dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kulit tu wajib kena buang. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dalam kulit tu hukum batin. Sebab apa? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, buang kulit tu sunat saja. Maknanya, sedang molek kita kata, sunat tu sunat. Sunat. Satu. Apa hukum? Sunat. Sunat. Ada tasydid kan? Sunat berkhitang tu lah. Apa hukum? Sunat dalam mazhab Maliki, sunat dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Sunat. Jadi apabila buang kulit itu tak wajib, maka dalam kulit itu dia panggil hukum batin. Maka bekasan kecil dalam kulit itu tak ada cara lah. Kita mazhab Syafi'i tak. Sebab kulit tu wajib kena buang, maka dalam kulit itu hukum zahir. Mana apa? Apabila tak boleh nak buka, kena khitang, kena kerat. Sebab tu timbul dalam mazhab Syafi'i kitanya, apabila tak boleh buka dalam tu, berarti ada najis dalam kulit dia tu. Jadi najis dalam kulit tu hukum zahir masalahnya. Benda duduk dalam. Tapi kenapa hukum zahir? Kerana dia wajib kena kerat tu. Tu timbul masalah kalau budak belum berkhitang, dia tindih orang tua, maka batas main orang tua tindih. Tindih. Kalau dia depek setuh, tak ada masalah. Tapi orang tak faham dia kata mana. Kalau orang berkhitang, tekang tindih orang tua, jadi batal, dia rasa dia cerdik. Cuba tanya orang tu. Dalam perut dia ada tahi ke tak? Dalam perut ada tahi ke tak? Dalam perut ada tahi, apa tindih orang tak batal? Faham tak? Dan sekarang ni, najis dalam kulit. Tak boleh. Najis tu. Tindih orang, batal semayang. Batal orang sebelah kita tu. Lepas tu orang tu ada tahi dalam perut. Semua ada tahi dalam perut belakang kan? Semua ada najis dalam perut belakang kan? Pelik apa pun najis dalam kulit kan? Dia rasa macam dia pandai tau. Itu mari pun jahil murakab. Tahi dalam perut, anggota batin. Air kencing dalam kulit tu anggota zahir dalam mazhab Syafi'i. Hak memang wajib kena basuh. Faham tak?
Maknanya dia menanggung najis. Bukan hak nak najis nak perut, kita tak kira hak ni. Sebab ni anggota batin. Sekarang ni najis di anggota zahir tu. Bila najis di anggota zahir berarti dia menanggung najis. Mana najis di anggota zahir? Dalam kulit tu lah anggota zahir. Kan dalam, kan tutup tu anggota zahir dalam mazhab Syafi'i kita sebab dia wajib kena buang. Kalau mazhab Maliki Hanafi tu anggota batin, tak apa najis tu. Tapi dia tak ngajak ni. Dia pakai hukum pakar cerdik dia. Oh, kata budak belum berkhitan, tindih, batas semayang orang sebelah. Cuba tanya dia, apa kok ada tahik ke tak? Lepas tu punya reka, dia royak, ada orang mengajar. Kalulah budak belum berkhitan, ada seorang di hujung tu. Dia pun setuh orang tua sebelah. Bukan tindih, setuh. Setuh. Kena setuh lah, setuh. Maka orang tua sebenarnya setuh orang tua lain pula. Orang tua siapa hujung soh. Dia kata, batal habis sesoh. Siapa ajar ngaruk gitu. Direka, lepas tu letak atas orang. Budak berhomo, budak kan yang berhomo? Jangan duk capur gitu. Bawa homo lain, duk sunat lain, tu bab lain-lain belaka tu. Dah ni, sekarang ni dia kan panggil budak ni. Hak belum balik, hak panggil budak. Belum balik cerita lain. Hak budak kecil-kecil, hak belum balik tu cerita lain. Hak belum berkhitan cerita lain. Dia tak ada capur gitu. Budak yang belum memayih, yang dah main bang, memang tak boleh masuk nasah. Dia bukan main main. Dak ni budak besar dah 7-8 tahun. Tu cerita lain pula. Sebab dia memang mak ayah dia wajib dah suruh dia semayang. Ya tak? 7-8 tahun memang mak ayah dia wajib dah suruh dia semayang. Tapi kita panggil dia budak sebab dia belum balik. Budak ni belum balik. 12 tahun, 13 tahun bukan dia belum balik, kita panggil budak. Kalau 9 tahun dia balik dah, kita panggil dia orang tua dah. Tak gitu pun orang dewasa lah. Dia lain tu. Hak budak tak semayang bang, memang tak boleh masuk nasah, main tu. Budak hak mana? Budak 7, 8, 9 tahun. Hak belum balik. Tu cerita lain pula. Sekarang ni budak belum balik ni, dia lelaki sama lelaki dengan orang tua. Sama je, sama sejenis. Yang tak sama jenis, lelaki, khunsa, perempuan. Tu barulah jenis lain-lain. Ni sama-sama lelaki. Cuma budak yang belum balik, dia tak boleh rebut sah dengan orang tua. Orang tua di sini makna orang sudah balik. Tidak boleh rebut sah. Tak boleh rebut sah. Maknanya, selepas ada komat, kita biar orang tua masuk dulu. Apabila penuh dah orang tua masuk belaka dah, maka budak ni penuhkan sah lah, bukan buat sah baru. Sah yang sama sebab dia sama-sama lelaki. Ada pun hari Jumaat, dibuat kawasan kanok-kanok. Kawasan budak-budak belum balik lah, budak-budak. Sebab hari Jumaat, dia boleh jangka dah. Orang tua biasa setakat mana? Biasa orang tua, setakat mana orang tua? Biasa sejak kita, kalau orang tua kau setakat ni. Ni kawasan orang tua. Budak-budak jangan masuk. Budak-budak duduk belakang ni. Tahu. Sebab budak-budak tak boleh rebut sah dengan orang tua. Tapi kalau kita semayang fardu biasa, waktu biasa cuma ada 2-3 sah je, ada sesah je, budak tak boleh rebut sah je. Penuh orang tua, maka budak pun masuk, dia masuk tepi, bukan buat sah baru. Duduk tepi. Itu aturan dia. Tiba-tiba marilah pula orang tua lain pula. Kebetulan budak ni tak takbir lagi. Budak penuh sah ni, dia tak rebut sah. Orang tua masuk belakang dah lepas komat ni, dia tak rebut sah. Bila orang tua habis dah, dia pun hidup tepi. Tepi ke tak kira, penuh sah lah. Hidup tepi, dia tak takbir ihram lagi. Ada orang tua lain baru orang sapah, baru masuk. Dia tak boleh kosek dah budak ni. Dia tak boleh nak alih-alih orang, tak boleh dah. Tu tempat dia dah. Saya nak alih dah. Dah dia tak takbir lagi, kita orang tua. Dah mari lambat apa-apa. Nampak budak ni tak rebut sah dengan dia ni mari lambat. Bukan kata budak kena tunggu tu, koloh ramai lagi. Dulu apa orang tua duk koloh. Dia tak boleh ganggu dah. Budak tak takbir lagi pun tak boleh ganggu dah.
Ni budak takbir semayang dia angkat haram tu. Dia angkat budak tu. Kacau semayang hukum dia haram. Dah TV aja kat suakat. Disuakat budak. Mana boleh ganggu orang semayang? Tak salah dah dia ni. Hak tak betulnya orang kita hari Jumaat, awal-awal dia bawa anak dia pergi duduk sah depan. Tu tak betul biasa tu. Itu rebut sah dengan orang tua orang panggil. Orang tak mayang lagi kan? Kita nak duduk sah depan. Kalau tinggal anak, duduk belakang, bahaya. Lepas tu kita duduk belakang lah. Kalau kita duduk belakang kan, rugi sah pertama kita pula, sah hadapan. Dia pahala ni bukan pahala sah je. Kita nak pahala ni. Pahala tengok anak tu pahala dah. Kita tak pahala. Dah kita ada anak kan. Letak belakang kan, dia buat aktiviti bebas dia kan. Anak kita tak degil dah. Kita duduk belakang lah tengok dia warna mayang. Lepas tu kita tak dapat pahala sah hadapan lah. Kita dapat pahala jaga anak. Kita duduklah belakang. Sebab kita ada anak kan. Ni hari Jumaat lepas anak di belakang. Dia buat warak depan. Hura-hara kali belakang. Dia rendah sekali. Mana pok tu hok duduk depan duduk ngatik-ngatik. Akak pok erik telinga kita tengok anakmu. Erik telinga pok. Mana pok dah reti tu mari. Pok dah reti. Tu tanggungjawab dia kena pastikan anak dia semain molek belakang. Dia nak pastikan mana dia lagi duduk belakang. Dia faham ni fadilah sah hadapan. Betul lah fadilah sah hadapan. Kita ada fadilah jaga anak. Ni kadang-kadang dia bawa anak ke depan. Duk sah sekali orang tua, rebut sah orang tua. Lepas anak tu dia ajar duk semayang. Dia tak ajar semayang. Main pas mutar main. Ganggu orang semayang. Haram orang tua tu. Budak tak berdosa apa, dia tak balik. Tengok Jumaat macam mana orang tua buat kat sana. Ada spacing, bawa anak dia ke depan. Ada spacing, tinggal anak belakang. Anak tu macam-macam buat belakang. Macam hak di Masjid Uniza. Masjid Uniza, budak-budak duduk atas. Budak duduk atas. Masjid Uniza, budak duduk atas. Atas ni jadi macam tingkat atas tu separuh. Tok Khotik, mimbar di atas. Jadi dekat dengan budak Oh tu duduk bawah. Segi sekali. Khutbah kedua, dia blebeh budak-budak atas. Bising. Dah dekat dengan dia. Sekarang ni tingkat bawah ni, tingkat atas dia separuh. Jadi Tok Khotik ni di atas mimbar ni tinggi sikit. Jadi budak bising ni masuk di telinga dia lah. Khutbah kedua dia nasihat gini peringat mak ayah. Mak ayah mana tu duduk depan tu lah, telok anak di atas. Memang bising bangga sungguh. Ada juga kata masjid tempat stand up bising bangga gitu. Ni mak ayah tak bertanggungjawab ni. Bawa anak hari Jumaat bawa duduk belakang dengan ayah. Biar duduk sebelah kita. Bukan bawa masjid ikut mandamu nak main gapo pun. Jadi budak rebut sah tak boleh. Penuh, budak bulan balik ni, dia penuh sah. Bukan buat sah baru. Bukan kata budak ni kena ada kurungan. No. Kurungan, dia buat kurungan budak. Macam budak ni. Dia ni. Macam ternakang dia buat kurung. Apa nak kurung budak tu? Hari Jumaat tak apalah, kita ada kawasan belakang. Sebab kita tahu dah lah kawasan biasa hari Jumaat kita waktu tua ni setakat mana gitu je lah. Jadi kita cerita berkaitan dengan suci najis di anggota zahir badan. Jadi halaqah dubur zahir badan, dalam kulit budak belum berkhitan dipanggil zahir badan. Dalam mulut dipanggil zahir badan. Suci di anggota zahir badan. Dan pakaian dan tempat semayang daripada najis yang tiada dimaaf akan itu syarat sah semayang yang keempat. Kelimanya masuk waktu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.